tak layak terima anugerah-Mu, berikan ku hati untuk melayani-Mu. Saudara-saudara, mari kita tenangkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. 让我们安静我们的心境，要听到神的话。 Mari kita sediakan hati dan pikiran kita terfokus kepada firman Tuhan. 让我们的思想、我们的心来集中在神的话里。 Kita punya banyak kelemahan, 我们拥有许多的这个软弱， tapi firman Tuhan sanggup menguatkan. 但是神的话可以使我们得着刚强。 Kita punya banyak kekurangan, 我们有许多的缺陷， tapi firman Tuhan akan menambah-nambahkan hikmat. 但是神要的话让我们得着许多的智慧， Agar hidup kita bertumbuh menjadi makin serupa Kristus. 让我们的生命也像基督一样。 Mari kita berdoa. 请大家祷告。 Tuhan Yesus, inilah kami. 主啊，这是我们在你面前， Kami datang berkumpul di tempat ini bukan sekedar melakukan ritual rutin, 我们处在这个地方不是例行公事， bukan sekedar sebuah kebiasaan yang kami lakukan tiap minggu, 不是说每一个礼拜我们都有这个习惯， tapi kami rindu terjadinya perjumpaan kami dengan Tuhan. 但是我们心中渴慕可以遇见你， Untuk akhirnya ada perubahan hidup yang terjadi dalam kami. 让我们的生命得着一个更新。 Karena itu ya Roh Kudus, pandulah kami, 我们恳求圣灵引导我们， bawa kami kepada pengertian yang benar akan firman Tuhan. 让我们对圣经的理解越发清晰。 Engkau yang paling mengerti kebutuhan kami, 你知道我们每个人的需要， biar firman Tuhan boleh menjawabnya. 但愿神的话可以答应我们。 Kami yang butuh ditegur, biar firman Tuhan menegur kami. 当我们需要自备的时候，让你自己的话来自备我们； Kami yang butuh dihibur, biar firman Tuhan menghibur kami. 当我们需要安慰的时候，让你的话安慰我们。 Beri kepada kami hati seorang murid yang mau belajar, 赐给我们每一个成为一个门徒的一个心来学习， hati seorang anak yang mau mendengar, 像一个小孩来听他父亲的话， dan hati seorang hamba yang mau melakukan firman Tuhan. 像身为一个仆人愿意实行主人的吩咐。 Ini kami Tuhan datang berserah diri di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们愿意来到你面前，我们是奉靠耶稣圣名而求的。 Sabda yang hidup itu, 你那有活泉这个生命的活水， terpujilah nama Tuhan. 当你的名得着荣耀。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom， Apa kabar? Baik, puji Tuhan. 感谢上帝。 Siapa yang bersyukur pagi ini boleh angkat tangan? Bersyukur, puji 那个 Tuhan. 感谢上帝，举起你的手。 Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, Tuhan akan berikan limpah-limpah syukur yang lebih lagi. 这是我们来到神的面前，带着一个感恩的心，神要将更多的恩典赐给我们。 Tapi kalau kita datang dengan bersungut-sungut dan penuh amarah, 若是我们来到上帝的面前，我们心中充满气愤、充满怨言的话， dan syukur kita hilang, 那我们感恩的心没有了， saudara, iman kita makin mundur. 我们的信心越发倒退。 Tapi Tuhan mau kita maju di dalam iman. 神要我们在信心里头有进步。 Saudara, tema kita hari ini adalah ikuti teladanku. 今天的讲题是跟随他的脚步， Kita sebut sama-sama, ikuti teladanku, 1, 2, 3. Ikuti teladanku. 效法我的榜样。 Saudara, bacaan diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 21. 我们要读的经文是哥林多全书第4章14节到21节。 Mari kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini pertama-tama dalam bahasa Indonesia, setelah itu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 1 Korintus 4 ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku.
Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu, bukan dengan perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? 哥林多前书第4章第14节，我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的，是否虽有1万，为父的却是不多？因我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。因此我已打发提摩太到你那里去，他在主里面是我所亲爱有忠心的儿子，他必提醒你们，纪念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。有些人自高自大，以为我不到你们那里去，然而主若允许，我必快到你们那里去，并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的原理，乃是他们的全能。因为上帝的国不在乎原理，乃在乎全能。你们愿意怎样？是愿意我带着行杖到你们那里去呢，还是要我存慈爱温柔的心呢？ Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang bukan saja membaca firman Tuhan, tapi hidupnya diubahkan oleh firman. 读经到此为止，但愿神的话可以改变我们。 Saudara-saudara, saya mau ajukan satu pertanyaan sederhana yang kalau kita berjumpa, kita sering kali tanyakan. 若是我们碰头的时候，是不是我要出一个问题？ Saudara, apakah saudara sudah makan? 你吃过饭吗？ Siapa yang sudah makan, angkat tangan. 谁吃过饭？ Yang sudah makan pagi, angkat tangan. 吃过早餐的举一个手。 Wah, banyak yang belum makan ya. 早上很多人不吃早餐。 Saudara lapar? 你肚子饿了， Lapar ya. 肚子饿了。 Saudara, sebelum makan saya mau sediakan alat makan, saudara. 若是你还没有吃饭的话，我要给你预备这个吃饭的工具， Alat makan yang sangat sederhana, saudara. 一个很简单的这个吃饭的工具， Apa ini? Sumpit. 就是筷子。 Saudara-saudara, coba lanjutkan kalimat saya. Tolong berikan jawaban. Saudara belum makan kan? 你们都还没有吃饭，那么你给我一个回答。 Lanjutkan kalimat saya. Ingat sumpit, ingat titik-titik-titik. 当你记得这个筷子的话，那你记得什么东西呢？ Silakan berikan jawaban. Ingat sumpit, ingat apa? Apa? Mie. Oke. 你当记得这个筷子的时候，你记得什么东西？是面。 Yang ngomong mie abis ini jangan-jangan mau makan paginya mie. 可能你们等下要吃面吧？ Yang kedua, ingat sumpit, ingat apa lagi? 你记得这个筷子，你在记的什么东西？ Apa? Lebih keras? 大声一点。 Siomay, ingat siomay. 呃， Ibu ini ingat siomay. 记得筷子就记得烧麦。 Jadi abis ini juga kita makan bakmi pakai siomay. 那么我们吃面又吃烧麦， Apalagi ingat sumpit, ingat apa? 你还记得什么？ Apa? Apa? Mangkuk. Nah, temennya mangkuk ya. 你就记得碗。 Katanya sumpit sama mangkuk itu sejodoh, selalu berdua. 这个筷子跟这个碗是一对。 Saudara, kenapa saya bicara tentang teladan tetapi membawa sumpit? 为什么当我要提到这个榜样，我提到这个筷子？ Saudara, mari kita belajar tentang filosofi sumpit, saudara. 让我们来学习这个筷子的哲学思想。 Menurut sejarah, katanya sumpit ini ditemukan secara tidak sengaja. 这个按照历史的记载，这个筷子是
无意当中所发现的。 Di dataran Tiongkok dalam sebuah peperangan, para prajurit dapat makanan tapi nggak punya alat makan. 在中国大陆曾经发生过一个战争，他们有吃的东西，但是没有吃饭的这个工具。 Dan karena mereka kondisinya sedang ada di hutan, Nah, tidak tahu bagaimana dapat alat makan, akhirnya mereka menemukan alat makan darurat ini. 那个时候他们在森林里头，他们拿不到一个什么工具，结果他们就发现了有一个工具可以用。 Ketika ada seorang prajurit melihat ada potongan ranting-ranting pohon bambu yang jatuh di bawah, 当有一个士兵他见到一个落在底下的一些竹竿， lalu dia mulai mengambil ranting itu mengumpulkannya, 那么他就收集这些竹竿， lalu dicuci, dibersihkan, 他洗了以后， lalu kemudian dibentuk sama bentuknya. 那么他就把竹竿也就做成一个同样的一个形状。 Dari ranting-ranting yang tidak berguna itu lalu menjadi alat makan yang sampai hari ini terkenal luar 那 biasa. 些不用的那些竹竿，结果就成为到现在我们还用的筷子。 Jadi awal mula memang sumpit itu dari batang bambu. 本来这个筷子，过去是用竹做的。 Saudara, begitulah hidup kita, kita sebenarnya dibuang dan kita tidak berarti. 我们的生命本来是没有什么价值的， Tetapi Tuhan memanggil kita, Tuhan mengambil kita dan menjadikan kita berarti. 但是上帝启示了我们，让我们有意义。 Dan apalagi filosofi sumpit yang kedua, saudara. 到底这个筷子的另外一个哲学思想是什么？ Saudara, sumpit itu selalu sama bentuknya. 你知道这个筷子都是同样的一个形状， Dia selalu persis ini imitasinya ini. 那么你两个筷子都是一样的，一模一样的大小， Tidak ada satu yang lebih pendek, satu lebih panjang. 没有一个长短的分别， Sama panjangnya. 它要同样的一个长度， Dan bentuknya juga sama persis. 而且形状是一模一样的。 Tapi disinilah kita belajar tentang bagaimana sumpit ini. 但是我们从筷子的这个思想来想这个事情， Alat makan yang paling sederhana. 一个最简单的吃饭的用具， Kalau sendok dan garpu itu ada lekuk-lekuknya, 若是我们汤匙还有叉子有它的弯曲的地方， kalau sumpit itu lurus-lurus saja. 但是若是筷子是直直的， Dan dia selalu sepadan, bersama-sama berduaan. 它永远是同样的在一起。 Saudara, begitu juga hidup kita sebagai orang percaya. 同样的，我们身为一个信主的一个人， Tuhan tidak mau kita berjuang sendiri. 上帝不愿意我们独行作战， Tuhan tidak mau kita terpisah satu dengan yang lain. 上帝也不愿意我们有分开。 Tapi Tuhan mau menggabungkan menjadi satu kesatuan. 但是上帝愿意让我们联合成为一个一体， Dibentuk untuk supaya menjadi berguna, jadi berkat buat orang lain. 被塑造成为一个对别人有用处的东西。 Dan saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara, dari sumpit ini, 第三样，从这个筷子的思想， saudara, apa yang paling penting dari sumpit ini? 这个筷子到底最重要的是什么呢？ Saudara mungkin akan mengatakan bentuknya, karena samanya, karena memang bagusnya. 可能你要说它的形状，它因为是类似的，或者你这个外表的漂亮， Tetapi yang terpenting dari sumpit ini adalah pemegangnya. 但是最重要的就是用筷子的人。 Tanpa sang pemegang sumpit ini dia tidak bisa berfungsi. 若是没有这个人的话，那么这个筷子是一无所用的。 Rasanya hari ini kita belum ketemu sumpit yang pakai remote, kita bisa gerakan dari jauh. 到目前我还没有发现到这个筷子可以自行用这个遥控来控制的。 Tapi yang membuat sumpit ini menjadi berguna, ada tangan yang memegangnya. 但是让这个筷子有用处的话，就是要在乎用的人。 Tangan yang menyatukannya. 这个有一只手在那里把它联合起来， Tangan yang menggerakkannya. 有这一只手使它有作用。 Dan begitulah iman percaya kita, saudara. 同样的，我们的信心， Saudara, iman bukan berbicara tentang kita sesungguhnya. 信心
不是单单为我们而说话， tapi bicara tentang Tuhan sang pemegang hidup 但 kita. 是我们是在乎上帝管理我们。 Kita seperti sumpit ini yang sebenarnya tidak berguna kalau tidak ada yang memegangnya. 我们像这一双的筷子，若是没有人在那里操控的话，它就没有用处。 Ketika ada tangan yang mengambilnya lalu memegangnya, maka dia baru berarti. 当有一只手在那里拿住它，而且用它的时候，它才有用处。 Saudara-saudara, dalam bukunya Growing Deep in Faith karangan Edmund Chen, 有一个 Edmund Chen 他所著的一本书， saudara, saya terberkati waktu menerjemahkan buku ini. 当我翻译这一本书的时候，我心里得着很大的一个鼓励。 Saudara, dia mengatakan ada banyak orang yang mengatakan beriman tetapi lebih banyak bicara tentang dirinya sendiri. 很多人提到这个信心，但是他一般都是讲到自己的问题。 Dan beriman sebenarnya berbicara tentang Allah. 其实我们提到信心，我们就提到我们的上帝。 Saudara, sekarang kita ke jemaat di Korintus, saudara. 好像现在哥林多的教会， Apa yang terjadi dengan jemaat di sana? 到底在这个教会当中发生什么事情？ Kenapa sampai Paulus menyampaikan surat yang tadi kita baca ayat 14 sampai 21 ini? 为什么保罗要借着这个第14节到21节那边提到这个教会？ Saudara, Korintus adalah jemaat yang besar di kota yang sangat besar. 哥林多教会是住在一个很大的一个城市里， Kota yang boleh dikatakan bukan saja metropolitan tapi kosmopolitan, sangat maju, berkembang, hebat. 哥林多教会是住在一个十分繁荣的一个城市里， Kota dagang yang pendapatan per kapitanya sangat tinggi. 他们的这个所得人民的所得就是相当的高， Kota yang justru menjadi impian banyak orang ingin menuju ke sana. 许多人都向往可以在那个大城市里头居住。 Dan jemaat di sana juga didirikan oleh Paulus dengan luar biasa. 那个时候就在那个城市，保罗起了一个教会。 Tapi dalam pertumbuhan jalannya gereja ini atau jemaat ini terjadi berbagai macam hal yang merusak mereka. 但是在这个教会过程当中，有许多事情造成他们的败坏。 Mereka beriman kepada Tuhan tetapi hidup mereka menjadi sombong dan berbangga diri. 他们有信心，但是他们是自高自大的人。 Mereka percaya kepada Kristus sang juru selamat itu tetapi mereka gagal mentuhankan Kristus dalam hidup mereka. 他们相信上帝，但是他们在生活上失败了。 Mereka adalah jemaat yang boleh dikatakan banyak potensinya. 其实他们这个教会是拥有许多潜在力的一个教会。 Bahkan di sana ada hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya luar biasa. 在教会里头，这个牧师传道，他这个都有能力的传道。 Ada pengkhotbah besar di sana namanya Apolos. 在里头有一个很大的一个传道人叫亚波罗。 Dengan kata lain bahwa pengajaran itu sudah luar biasa diberikan buat jemaat Korintus. 在哥林多教会所施给他们的教导是已经说是很丰富的， Tetapi terjadi perpecahan di dalam jemaat ini. 但是结果在这个教会起了一个分裂。 Mereka boleh dikatakan sangat kuat di dalam doktrin dan ajaran. 他们其实在教义上他们是那么的强， Tapi mereka lemah di dalam hubungan satu dengan yang lain dan hubungan dengan Tuhan. 但是他们之间的彼此之间的关系，与神之间的关系，但是就变不好。 Dan disinilah mereka berpengetahuan tetapi kepala mereka menjadi besar, sombong. 他们拥有许多的知识，但是引起他们的自高自大。 Sampai Paulus mengatakan kamu punya ribuan pendidik di situ. Beribu-ribu pendidik dalam Kristus. 你拥有千千万万的这个教导的人， Saudara, apa yang dimaksud dengan pendidik di situ? 到底这个教导的人是谁呢？ Saudara, digunakan kata dalam bahasa Yunani pedagogos. 在这个希腊文是 pedagogos。 Saudara, pedagogos itu bukan seperti guru yang kita ketahui, 这个 pedagogos 不是像老师一般的， tetapi dia adalah seorang yang memberi instruksi, seorang pelatih, seorang trainer untuk sebuah jemaat. 但是他是一个训练的、培训的一个教练。 Kata kunci dari pedagogos ini, para pendidik ini adalah memberikan instruksi. 这个 pedagogos 在原文的意思，他是在那里下命令的。 Paulus mengatakan kamu punya ribuan pendidik dalam Kristus, tapi kamu tidak punya banyak bapak. 你拥有很多的这个智慧，这个指导你的人、指挥你的人，但是你没有一个夫。 Saudara, gereja Korintus penuh dengan
instruksi-instruksi dari firman Tuhan. 这个教会是拥有许多上帝的启示， Tapi mereka kekurangan interaksi dengan Tuhan dan dengan sesamanya. 但是很可惜，他们与上帝之间、与人之间的联系就不是很好。 Padahal yang mengubahkan seseorang itu bukan instruksi tapi interaksi. 其实人可以得做改变，不是因做命令，但是因做我们的反应。 Saudara coba ikuti saya ya. 你可以跟着我， Dengarkan instruksi saya. 你听我的命令。 Saya hitung 1, 2, 3 sampai hitungan ketiga. Saudara tolong jentikan tangan saudara di telinga kanan. Coba latihan dulu sekarang. Taruh di telinga kanan. 你可以 Dibunyikan. 用你的 Sampai 手 saudara 指， dengar jentikannya. 你听到那个声音。 Oke, sekarang kita peragakan ya. 那我 Saudara, 们做一个示范。 saudara duduk aja, perhatikan instruksinya. Saya hitung 1, 2, 3 sampai hitungan ketiga. Saudara silakan jentikan tangan kanan saudara di telinga kanan saudara. Ya, oke, ready, siap? Oke ya. 1, 2. Sudah 3 belum? Ulang lagi. 1, 2, 3. Saudara, kenapa ketika tadi dalam hitungan yang pertama 1, 2 saya jentikan, saudara ikut jentikan? 为什么刚才我给你示范的时候，我数到2的时候，你已经开始发出这个声音呢？ Saudara, ini yang saya bedakan antara instruksi dengan interaksi. 所以我在这个地方来区别命令跟反应。 Instruksinya 1, 2, 3 jentikan di telinga kanan. 这个我的命令是1、2、3，把你的这个手指拿出一个声音。 Tapi yang saya peragakan adalah peragaan yang salah atau benar tadi yang pertama? 我刚才所示范的是错误，是真的，是对的， Salah. 错的。 Tetapi saudara ikuti. 但是结果是你们跟着了。 Saudara lihat bahwa interaksi, kita berinteraksi tadi karena saudara melihat saya. Kalau saudara tidak lihat saya, mungkin hanya saya berikan instruksi suara saja. 1, 2, 3 jentikan, saudara mungkin akan lakukan di rumah karena tidak melihat saya. 若是你刚才你闭着眼睛的话，那肯定你按照我的吩咐。 Tapi karena saudara melihat saya, saudara ikuti apa yang saya lakukan. Padahal berbeda dengan instruksi yang saya berikan. 但是当你看到我的示范的时候，你就不按照我刚才所定的规矩。 Saudara, inilah konteks pembicaraan kita. Kenapa Paulus mengatakan engkau punya ribuan pendidik tapi engkau tidak punya banyak bapa. 但是好像保罗所说的，你有10000个师傅，但是你没有一个父。 Engkau sudah mendengar banyak instruksi-instruksi dari firman Tuhan. 你已经在圣经里头看到了许多神的吩咐， Tapi engkau tidak punya interaksi dengan Tuhan yang dalam. 但是你没有一个对上帝吩咐的一个反应。 Dan karena engkau tidak punya interaksi yang dalam dengan Tuhan, engkau juga rusak interaksimu dengan sesama. 你没有一个很好的反应，但是结果你造成之间的一个彼此的冲突。 Makanya jemaat Korintus terkenal bukan saja kekayaan perekonomiannya yang luar biasa, 所以这个哥林多教会不单是因着他们拥有许多的财富， kekayaan talenta orang-orang yang ada, 那些他们人才聚集的一个教会， tetapi juga terjadi yang namanya kekayaan perselisihan antar mereka. 但是也造成一个这个教会里面许多的纷争结党， Mereka hidup dalam konflik satu dengan yang lain. 他们处在一个纷争结党的一个环境里头。 Paulus mengatakan kamu kekurangan bapa bukan kekurangan pengajar. 保罗就告诉他们说：“你们所缺乏的是一个父，不是缺乏师傅。 Kamu kekurangan orang yang berinteraksi dengan kamu. 你们缺少一个与你们有之间有一个这个有反应的一个人。 Kamu punya banyak instruktur tetapi kamu tidak punya hubungan dengan mereka. Mereka juga tidak punya hubungan dengan kamu. 你们拥有很多人在那里指挥，但是没有一个很好的联系。 Saudara, Paulus ingin masuk kepada inti dari kekristenan, yaitu bahwa kekristenan bukan sekedar bicara religi tapi relasi. 在这个基督教不是单单是形式上的宗教，乃是之间的一个彼此的联系。 Saudara, mana kitab suci yang mengajarkan kita boleh panggil Tuhan kita Bapa? 什么圣经、什么经典可以称我们的上帝是一个父？ Tapi Yesus memperagakan memanggil Allah Bapa. 但是主耶稣已经给了我们一个榜样，他称呼天上的父是父。
Dan waktu diajarkan doa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. 而且也教导我们祷告，我们在天上的父。 Saudara, disinilah sebenarnya tema ikuti teladanku terjadi. 所以在这里告诉跟随我的榜样， Yaitu dalam pendekatan interaksi lah, maka kekristenan itu berkembang dan bertumbuh. 借助这个彼此之间的关系，我们这个基督教就开始在那里发展。 Saudara, waktu Paulus mengatakan turutilah teladanku, 当保罗说你学我的榜样的时候， saudara, dia tidak sedang bermegah diri dan sombong, ayo ikuti saya. 他在那个时候不是他在那里来自告自大。 Saudara, kata turutilah teladanku digunakan kata mimetai dalam bahasa Yunani. 保罗告诉他们说，你要效法我。 Mimetai itu artinya peniruan atau meniru. 效法就是学他的榜样， Lebih dari sekedar mendengarkan, tetapi Paulus mengatakan ikutilah aku dan hidupku. 不是单单听了，但是要效法我的样式。 Dan ini baru terjadi kalau ada interaksi antara Paulus dengan jemaat ini. 怎么能够效法呢？当保罗跟他们有直接的关系。 Saudara, Paulus hanya menggunakan kata mimetai tadi 3 kali di dalam suratnya. 保罗用这个密妹带这一句话，在他所写的书信讲了3次。 2 kali di dalam 1 Korintus pasal 4 dan pasal 11 ayat 1. 他是在哥林多前书第4章，还有第11章， Satu lagi di Filipi pasal 3. 还有在腓立比书第3章。 Saudara, apa maksud Paulus mengatakan ini? 保罗到底存什么用意呢？ Saudara, dia sedang memanggil untuk supaya mereka mengikuti teladan Kristus yang dia ikuti pula. 他呼召他们效法他，像他效法基督一样。 Jadi kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 11 ayat 1, di situ lebih jelas lagi tentang jadilah pengikutku atau ikutilah teladanku. 在第11章第1节，你们该效法我，像我效法基督一样。 11 ayat 1 buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. 11章1节， Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ayo baca sama-sama 1 Korintus 11 ayat 1, 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 你们该效法我，像我效法基督一样。 Sehingga ikuti teladanku, ini berarti Paulus mengundang umat Tuhan atau jemaat Tuhan untuk berinteraksi dengan Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan lakukan, bukan sekedar apa yang Tuhan katakan. 效法我就是效法基督一样，不是像我所说的话，乃是像基督一样。 Dan dalam penguraiannya Paulus ingin mengatakan bagaimana caranya untuk supaya kita bisa meneladani Kristus yang sudah dia teladani pula, dan lalu kemudian jemaat ini diminta mengikuti dia. 保罗也教导我们怎样来效法基督的榜样。 Saudara-saudara, yang pertama-tama adalah yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa mengikuti teladan Kristus, 我们若是要效法基督，有一个条件， yaitu dibutuhkan hati yang selalu berjumpa dengan Tuhan. 我们要有一个永远朝见上帝的心。 Kita sebut sama-sama hati yang selalu berjumpa dengan Tuhan. 1, 2, 3. Hati yang selalu berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, kembali kepada sumpit tadi. 我们再回到刚才这个筷子的指修， Saudara, sumpit dengan sumpit yang satu ini dia harus selalu bersama. 这2根筷子它肯定要连在一起。 Tapi ada perjumpaan antara tangan ini dengan sumpit ini dan harus melekat erat. 但这一双筷子一定要跟手连在一起。 Ketika lepas dari pegangan ini dia tidak berfungsi apa-apa. 当这个筷子离开这一只手的时候，它就没有用了。 Saudara, begitu juga Paulus meneladankan Kristus dalam hal apa? Perjumpaan dengan Tuhan itu. 保罗也教导效法，让他效法基督的目的就是让我们来遇见耶稣。 Saudara, setelah pertobatannya, Paulus mempunyai hubungan yang baru, hubungan yang dekat dengan Tuhan. 保罗悔改以后，他就对基督有一个亲密的交通。 Perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang setiap hari secara rutin dia lakukan. 遇见主耶稣是他每一天每一日
所做的一件事情。 Inilah yang memampukan dia untuk menjadi teladan buat orang lain karena dia ikuti teladan Yesus. 为此缘故，他制作一个能力，因为他效法基督，他就有这个能力，使别人可以效法他。 Dan ketika dia menyebutkan aku menjadi bapa untuk kamu, dia ingin menggarisbawahi tentang perjumpaan itu karena bapa dengan anak itu harus berjumpa. 他在那里意表自己是父，那么他父跟他的儿女可以一个连在一起。 Bahkan dia panggil jemaat di Korintus, kamu anak-anakku yang kukasihi. 为此，他对称呼哥林多教会的会友，他说：“你们是我亲爱的儿女。” Saudara, inilah sumber kekuatan kita untuk kita jadi teladan buat orang lain. 这是我们若是成为别人榜样，我们所得到的一个力量， Yaitu berjumpa dengan Tuhan 就 selalu. 是我们在灵里遇见主耶稣。 Saudara, kemarin hari Jumat saya melayani di retreat kelas 7 SMP Gloria 1, saudara. 礼拜五的时候，传道在我们荣耀堂，荣耀学校那边高中，在那里服侍。 Saya diminta bicara tentang belajar bersaat teduh, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. 那个时候我教导他们怎么样与上帝有自己的这个跟上帝有亲密的关系。 Saudara, saya bergumul sekali untuk menyampaikan firman Tuhan. 我对这个讲题也起了一个很大的震战， Bukan karena kondisi saya, tetapi kondisi anak-anak yang sedang mengantuk ketika mendengarkan sesi saya. 当他们要听我在那里教导他们的时候，他们正在一个打瞌睡的状况。 Mereka kurang tidur lalu besoknya dengar sesi dan sampai ada yang sudah merem waktu dengar firman Tuhan. 他们晚上他们可能睡眠不足，那么听到我在上面讲的时候，他们已经没精神了，打瞌睡了。 Ada yang mengaku tidur jam 4 subuh dan besok pagi udah mulai aktivitas lagi. 有的他们到凌晨4点才睡觉。 Saudara, sesi pertama berjalan dengan cukup berat karena mereka sangat mengantuk. 在第一课的时候，十分的疲累，因为他们都打瞌睡。 Tapi saudara, sesi kedua itu sore jam 4 sampai jam 6. 但是在下午的那一堂课是4点到6点， Diawali dengan perjuangan yang juga lebih berat lagi. 那个时候要有更大的努力。 Karena siangnya mereka tidak tidur, ada persiapan untuk acara malamnya, langsung jam 4 dengar sesi lagi. 因为他们在中午有一些工作要做的，所以继续不断在4点又再开始。 Saudara, dalam masa saya istirahat sebelum sesi kedua, saya berdoa gini kepada Tuhan. 当还没有这个休息的时候，我怎样向神祷告？ Saya bilang, Tuhan, saya mau ajarin anak-anak ini bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. 我要教导学生们，让他们怎么样在灵里可以遇见你。 Tapi saya tidak bisa mengajarkannya kalau Tuhan tidak menjumpai mereka di kursi mereka masing-masing. 上帝啊，若是你没有亲自在灵里遇见他们的话，我也没有办法。 Karena itu saya bilang sama Tuhan dalam doa saya, 为此缘故，我在祷告中，我对上帝说： Tuhan, jumpailah mereka secara pribadi, lepas pribadi, supaya mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan berjumpa langsung dengan Tuhan. 上帝啊，让你自己与他们有交通，让他在灵里真正的可以遇见你。 Saudara, puji Tuhan, sesi yang sore itu luar biasa Tuhan memimpin. 感谢上帝的恩典，在下午的那一堂聚会有得着很大的收获。 Bahkan ketika saya undang mereka untuk berkomitmen, mau merenungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa lebih dalam kepada Tuhan setiap saat, mereka berkomitmen, iya saya mau. 但我呼召他们说：“你每一天有跟上帝有交通，每一天都在那里来认识他的话，他们每一个人都愿意立志。 Dan puji Tuhan, justru menjelang akhir tidak ada satupun yang mengantuk. 就是在会要结束的时候，没有一个人打瞌睡。 Saudara, kekuatan kita untuk melayani, kekuatan kita untuk beraktivitas adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. 我们可以在这个侍奉上帝的事上，我们得着一个力量，当我们可以遇见他的时候。 Saudara, makin kita berjumpa dengan Tuhan, maka akan ada sesuatu yang berbeda yang kita sajikan dalam hidup kita. 当我们遇见他的时候，我们有另外的，我们有更好的，可以在侍奉的事上
跟他。 Saudara ingat 交通 bagaimana kisah Musa setelah berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai itu, lalu kemudian dikatakan wajahnya bercahaya. 好像摩西当了上了这个西乃山的时候，他下山的时候，他面发光芒。 Saudara, begitu juga untuk supaya kita bisa menjadi cahaya buat orang lain, kita harus dekat dengan sumber cahayanya. 若是我们要成为别人的一个光芒的话，那么我们理当靠近那发光的源头。 Saudara, apa bedanya bulan dengan matahari, saudara? 这个太阳跟月亮又有区分呢？ Saudara, bulan memantulkan cahaya matahari itu ke bumi. 这个月亮是反射太阳的光到这个地球， Sumber cahayanya matahari dan bulan hanya memantulkan saja tanpa matahari. Bulan itu hanya seperti bulatan batu gelap dan tidak ada cahaya apa-apa. 那个亮光的源头是太阳。若是没有这个太阳的话，月亮根本就是一个泥土。 Saudara, kekuatan teladan Kristus buat para murid adalah ketika justru Kristus punya kebiasaan berdoa dan merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Bapanya setiap saat. 耶稣基督已经给他的门徒们一个很好的一个榜样，当他以父教动的时候，他就得着能力。 Alkitab mencatat dalam Injil ada pagi-pagi benar Yesus mencari tempat yang sepi dan berdoa kepada Bapanya. 圣经里头有记载，主耶稣在凌晨的时候去到安静的一个地方，来许神祷告。 Ada mencatat siang hari dia pergi menepi, menyepi, bersekutu dengan Bapanya. 有记载说，当中午的时候，主耶稣也离开那些众人，到一个安静的地方，与神交通。 Begitu juga ada sore menjelang malam dia bersekutu dengan Bapanya. Murid-muridnya pergi ke danau, dia naik ke bukit berdoa. 当他的门徒到湖里去打鱼的时候，他独自的到一个必经的一个地方，与神交通。 Bahkan dalam pergumulan terberat di Getsemani, dia justru paling dekat lagi datang kepada Bapanya, berdoa berulang kali kepada Bapanya. 在克西马尼园的时候，他心里的沉重，就是因着神与神的交通，他得了许多的力量。 Dan dari situlah kekuatan dia menjadi teladan berasal. 他就得着了能力，他可以成为我们的榜样， Saudara, menjadi teladan buat orang lain, 成为 bukan dari kekuatan kita. 成为榜样的话，不是从我们自身的力量发出来， Tapi kekuatan perjumpaan kita dengan Tuhan. 但是因着我们可以遇见我们的上帝， Bapa kita dan kita anak-anaknya. 他是我们的父，我们是他的儿女。 Saudara, yang kedua, untuk supaya kita bisa menjadi teladan atau meneladankan Kristus buat sesama kita, 第二样，若是我们要成为一个榜样， yang kedua adalah hati yang rela ditempa oleh Tuhan. 我们要拥有一个愿意受到磨练的一个心。 Saudara, di dalam ayat 17 dikatakan, Paulus mengutus Timotius, anakku yang kekasih dan setia di dalam Tuhan. 保罗在这里告诉我们说，他派了提摩太，他忠心的一个门徒来到你们当中。 Saudara-saudara, Timotius adalah seorang anak yang tadinya sangat sulit untuk bisa melayani. Dia minder, dia pemalu, dia tidak bisa bergaul. 这个提摩太是一个很自卑、不愿意见到人的一种人。 Tapi Paulus hadir buat Timotius menjadi alat tempa, membentuk Timotius menjadi kuat dan menjadi pelayan Tuhan di Efesus dan di jemaat lain. 但是当保罗见到提摩太的时候，把他磨练成为一个敢于面对许多事情的一个人。 Sehingga ketika Paulus mengatakan anakku yang kukasihi ini dan juga yang setia di dalam Tuhan, dia ingin memberitahukan bahwa Timotius itu ditempa, sama seperti aku juga ditempa oleh Tuhan. 好像保罗就好像对提摩太说：“亲爱的忠心的儿子，他必提醒你们。” Dan perhatikan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. 让他们可以提醒你，纪念我在基督里怎样行事。 Dan kata lain, Timotius ditugaskan bukan mengajarkan tentang Kristus lagi, tetapi bagaimana Paulus itu hidup menuruti Kristus. 但是提摩太被派到那个地方，不是单单学习其他的事情，乃是要学习来遵行上帝的吩咐。
Sudah disinilah sebenarnya berita yang jadi teladan buat jemaat di Korintus tentang Paulus adalah bagaimana penempaan Kristus Yesus atas hidupnya. 那么这个他就把上帝怎样陶造他，怎样磨练他。 Saudara-saudara, teladan hidup kita bukan sekedar dengan cara kita berbuat baik dengan orang lain. 我们做一个榜样，不是单单我们对别人好， Tapi ketika kita membagikan pergumulan kita, kekalahan kita, sampai kemenangan kita kepada orang lain, itu jadi teladan juga buat orang lain. 若是我们的失败、我们的成功也与别人分享，那也成为我们的一个榜样。 Dan bukankah kalau kita lihat teladan iman, para pahlawan iman di dalam Alkitab, itu mereka melewati masa yang sulit dalam hidup ditempa oleh Tuhan. 他们在信心里头的一个成为信心的一个领导，他们在信心里头也受到很大的磨练。 Kita tahu bagaimana Abraham dibentuk menantikan anak sampai usianya sudah 100 tahun, dan disitulah teladannya menjadi berkat buat kita. 我们也知道亚伯拉罕，他到了100岁的时候，他怎样在他儿子的身上成为我们一个榜样。 Atau kita ingat Ayub yang pernah mengalami bangkrut habis-habisan, semua hartanya ludes, anaknya mati dan berantakan semuanya. 我们也知道有亚伯，当他全家他的儿女们都死光了，他的财富也花尽了，我们也看到他给我们的一个榜样。 Tapi hari ini kesaksian hidup Ayub itu menjadi teladan buat kita. 但是结果这个约伯的生活的见证，成为我们的一个鼓励。 Saudara, hati yang rela ditempa berarti hati yang mau belajar dari segala hal dalam hidup. 心中愿意承受这个磨练，就是我们可以承受这一切。 Belajar dari penderitaan yang kita alami. 我们学习怎样经过磨难。 Dan bersaksi tentang kesakitan kita yang kita pernah alami. 当我们面对许多的困境的时候，我们做了一个见证，也成为一个别人的榜样。 Saudara, beberapa kali saya memimpin acara Minggu menjelang Paskah di tempat ini. 几次我在这个地方带领这个受难节的聚会。 Saudara, saya selalu terberkati oleh kesaksian-kesaksian pengalaman hidup orang-orang yang mengalami bagaimana sakitnya, bagaimana penderitaannya, tapi tetap kuat dan bertahan. 我常常听到一些的见证，他们怎么样经过磨练，经过许多的艰难，引起我得着很大的鼓励。 Saudara, inilah teladan indah yang harusnya kita juga bagikan kepada orang lain. 这岂不是一个很好的一个见证，一个榜样，让别人也可以效法。 Karena itu kalau engkau hari ini mengalami penempaan, penderitaan, dan kesusahan, jangan marah-marah dulu. 若是你今天也受到考验，你不要在那里发幽怨。 Karena itu merupakan undangan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, 这是给我们一个机会，让我们可以遇见上帝。 tapi juga undangan Tuhan untuk kita bersaksi tentang penempaan Tuhan atas hidup kita lewat sakit itu. 借着这个我们心中的痛苦，我们可以得着考验。 Atau kalau kita mengalami kebangkrutan atau kegagalan di dalam hidup kita, 或者我们在生活上我们失败了， saudara jangan menyerah dulu karena jangan-jangan itu justru panggilan Tuhan untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan justru dalam keburukan hidup kita. 你不要在那个事情上你投降，但是可能这是一个上帝给你一个很好的机会，让你可以回转过来。 Dan disitulah teladan Kristus kita ajarkan lewat hidup kita. 接着我们的生活，那基督的榜样也与别人分享。 Bukankah Yesus yang menderita juga menjadi teladan buat kita? 岂不是主耶稣在受苦受难的时候也成为我们的榜样吗？ Saudara, berdoa Tuhan berikan hati yang rela engkau tempa dalam hidupku. 我们要向上帝祷告，让我们有一个情愿，上帝来磨练我们。 Yang ketiga, untuk supaya kita bisa menghadirkan Kristus lewat teladan hidup kita, 让我们可以邀请第三样，我们可以邀请基督在我们心中，让我们成为榜样。 maka yang ketiga adalah hati yang menghampa dan menghamba. 我们就当倒空自己，愿意成为神的仆人。 Sudah perhatikan ayat 18 sampai selesai, Paulus tegur keras tentang orang-orang yang sombong. 保罗在第16节的时候，责备那些自高自大的人。
Paulus menegur keras ini juga untuk para pendidik yang ada di jemaat Korintus. 那个时候，保罗在那里自备在哥林多教会那些师傅， Yang merasa dengan instruksinya, dengan kata-katanya mereka itu wah bangga luar biasa tapi sekaligus menjadi angku dan pongah. 他们在会中那么自高自大。 Padahal Paulus mengingatkan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa Allah. 保罗在那里解释说，这个上帝的教会不是在乎人的原理，乃是他在乎神的全能。 Paulus ingin mengatakan bahwa tanpa Tuhan engkau bukan apa-apa, enggak punya apa-apa dan enggak bisa apa-apa. 若是没有上帝的话，你根本是没有什么的。 Tetapi mereka masih berbangga dengan kepercayaan mereka, dengan pengajaran mereka. 但是他们还确信他们自己的教导。 Dan Paulus tegur keras jemaat ini. 保罗深深的责备他们。 Saudara-saudara, untuk supaya kita bisa jadi teladan, kita perlu rendah hati. 若是我们愿意成为一个榜样，我们理当要谦卑自己， Sadar bahwa kita hanyalah hamba. 我们要醒悟到我们是个仆人， Sadar bahwa kita adalah hampa di mata Tuhan. 我们在神面前是空的， Kita hanya debu dan akan kembali kepada debu. 我们是尘土，以后要回到尘土里。 Saudara, belum lama ini beberapa bulan yang lalu saya pernah dapat satu bahasa teduh bagus sekali kata-katanya. 几个月前我拿到这个陈根的资料，这个里面的讲的话是十分鼓励我。 Dikatakan bahwa ada kalanya manusia hidup di atas tanah dan menginjak tanah. 有的时候人是立在土地上面， Tetapi ada masanya di mana dia akan ada di bawah tanah dan diinjak oleh tanah. 但是他有的时间他就落在泥土底下，被泥土所埋葬。 Dan kita semua akan mengalami itu. 每一个人一定要经过这一个过程。 Sekarang ini kita bangga di atas tanah, kita injak-injak tanah, mungkin kita beli tanah sebanyak-banyaknya. 我们现在可能感到自大自傲，我们自高自大，我们立在地图上，我们可以采有许多的地图。 Tapi toh akhirnya kita akan ada di bawah tanah dan diinjak-injak oleh tanah. 有朝一日，可能我们也落在地底下，被地所压制。 Saudara, upacara pemakaman selalu menjadi pembelajaran penting buat hidup kita. 每一次这个出殡的礼拜，都是成为一个我们基督徒反省的一个机会。 Kita hanya debu dan akan kembali kepada debu. 我们都是尘土，要归回尘土。 Saudara, saya bawa sebuah rumusan ini, saudara. 我拿了这一个字 E minus G is Z. ，E 减去扣去 G 就变成 Z， Apa ini? 什么意思呢 E ini everything. ？E 是每一件事 Minus G is God. G itu Allah, God. 扣去上帝 Z itu zero, nol. ，Z 就是零。 Saudara, segala yang kita punyai, apapun yang ada pada kita, tanpa Allah itu akan jadi nol. 凡用我们所拥有的，所有所拥有的，没有上帝的话，就等于零。 Tetapi perhatikan gambar yang kedua. 但是你看这第二张图， Z plus G will be everything. 这个 Z 加上 G 就变成 everything 所有的。 Nol, tapi bersama dengan Allah itu akan menjadi segala-galanya dan luar biasa. 零加上神的话，就成为所有的。 Saudara, kalau engkau punya uang nolnya banyak, tapi satunya nggak ada di depan atau di belakang, tetap nol, tidak ada artinya. 若是你拥有这个钱的话，零在里面排的那么长，前面的一个字没有的话，那你就等于零。 Tapi ketika ada satu yang berdiri di depan atau satu yang ada di belakang menemani, nol itu baru ada nilainya. 当这个一是在前头或者在后头，这个零才有意义。 Saudara, panggilan mengikuti teladan Kristus dan menjadi teladan buat sesama kita adalah panggilan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghampa diri di hadapan Tuhan. 上帝的呼召就是让我们可以倒空自己，
我们虚己成为神的仆人， Karena kita zero, kita nol, tidak ada artinya. 因为我们是一无所有。 Kita hanya sumpit yang tadinya adalah barang bekas siap dibuang jadi sampah. 我们只不过是一双的筷子本来是丢在地上没有人用的， Tapi Tuhan ambil, Tuhan bentuk kita, Tuhan tempa kita, baru kita menjadi berarti. 但是上帝采取了我们，塑造了我们，我们有它的用处。 Saudara, ikuti teladanku. Paulus ingin mengundang kita mengikuti teladan Kristus yang sudah dia ikuti. 保罗在那里呼吁我们说，要学我的榜样，就是要学基督一样。 Apa rahasianya? Bagaimana caranya? 什么秘密呢？ Ada 3 yang tadi kita pelajari. 有3样，刚才我们已经提过了。 Yaitu hati yang selalu berjumpa dengan Tuhan. 我们要永远来朝见上帝， Hati yang mau ditempa oleh Tuhan. 一个愿意上帝来陶造的一个心， Hati yang mau menghamba di hadapan Tuhan. 有一颗愿意成为神仆人的一个心。 Saudara, kita peragakan gerakan ini dengan tangan kita supaya saudara hafal dan ingat khotbah ini. 让我们用一个，我们把我们的手，让我们记得这个3样的事情。 Rahasia untuk kita bisa meneladankan Kristus menjadi teladan buat sesama kita, 就是我们要学耶稣基督的榜样，成为别人的榜样的话， dibutuhkan hati yang selalu berjumpa. Tangannya begini, jumpa. Semua taruh gini, 需要 Jumpa 我们遇见上帝，需要我 berjumpa. 们朝见上帝， Jabat tangan terus dengan Tuhan, pegang terus tangan Tuhan dan mau 抓 tangan 住 dipegang 上帝 oleh 的手， Tuhan. 抓住神的手。 Yang kedua, rela ditempa. 第2样是愿意受到陶造， Ditempa oleh Saudara Tuhan, tahu. menjadi indah, menjadi luar 受 biasa. 到陶造，让我们越发光芒。 Dan yang terakhir, hati yang menghamba dan Sayang, menghampa di hadapan 使 Tuhan. 我们愿意成为神的仆人。 Saudara, besok pagi bangun tidur, ingat 3 hal ini. 明天早上起床的时候，你记得这3样的事情。 Sudahkah saya berjumpa dengan Tuhan? 是否我已经朝见上帝？ Jadi sambil ngulet, sambil ini langsung pegang tangan. Oh iya, saya harus berjumpa dengan 是 Tuhan. 否我们已经朝见上帝？ Saya harus jabat tangan Tuhan dulu pertama-tama sebelum saya jabat tangan klien-klien saya atau tamu-tamu saya yang akan saya layani nanti di kantor atau di toko atau dimanapun. 当我们还没有遇见许多人的时候，我们先朝见我们的上帝。 Pertanyaan kedua, ajukan kepada diri. 要让对自己来说， Tuhan mau menempa saya dengan cara apa? 上帝要陶造我们，用什么办法？ Dan berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk penempaanmu hari ini yang Engkau mau lakukan buat saya. 对上帝说：“给我力量，让上帝陶造我们，我们就得着能力。” Dan yang terakhir, Tuhan Jauh. berikan kepada saya hati seorang hamba yang mau menghampa di hadapan Tuhan. 第3样，让我们拥有一个愿意成为神仆人的一个心。 Saudara, kita peragakan 3 gerak tangan ini. Pertama, jumpa dengan Tuhan. 朝见上帝。 Kedua, ditempa oleh Tuhan. 第3 ya, 样，被上 ditempa 帝 oleh 所陶 Tuhan. 造。 Dan yang ketiga adalah menghamba dan menghampa. 第3样是 di hadapan 成为神的仆人。 Selamat jadi teladan buat sesamamu. 但愿大家都成为众人的榜样， Ikutilah teladan Kristus dalam hidupmu. 学习耶稣基督已经给我们的榜样。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 祷告， Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tangan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. 请大家低头祷告。 Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. 主啊，我们又来到你面前来， Sambil kami sadar bahwa memang kami, jiwa kami, nyawa kami akan kembali kepadamu. 我们也醒悟到，我们有一天也要朝见你。 Karena itu Tuhan, kembalikanlah kepada kami hati seorang hamba. 主啊，求你还回我们，让我们心中存有一个成为你仆人的心。 Kembali munculkan dalam hati kami yang rindu selalu jumpa dengan Tuhan. 赐给我们愿意科目来朝见你， Tumbuhkan lagi dalam hati kami kerelaan untuk ditempa oleh Tuhan. 也赐给我们一颗情愿的心，愿意神来陶造我们。 Karena hanya dengan berjumpa Tuhan, 唯有我们来朝见你， hanya dengan ditempa oleh Tuhan 唯有你来陶造我们， dan menghamba kepada Tuhan, 愿你成为你的仆人的心， kami bisa memancarkan radiasi teladan Tuhan kepada sesama kami. 我们可以把你的光照耀别人， Sebagaimana Paulus sudah melakukannya, 像保罗已经做了我们的榜样， kami juga mau berkarya melakukannya. 我们也愿意学像他一样。 Kuatkanlah kami Tuhan, 主啊，求你坚强我们的心， tumbuhkanlah dalam hati kami terus-menerus kerinduan kepada Tuhan. 让我们心中继续不断的来渴慕你， Dan kerinduan menyaksikan Tuhan lewat hidup kami. 在我们每一日的生活当中， Bukan sekedar perkataan kami yang memberkati, 不是因着我们的言语， tapi teladan hidup kami yang menjadi saksi buat sesama. 但是让我们生活的榜样来 Terima kasih Tuhan 照亮别人。 Yesus. 求你，我们感谢你， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda hidup itu kami berserah diri. 我们把自己交在你的手里。 Amin. 阿门。